kita pagi Perak itu. Kalau kita boleh lihat, Kementerian Kerja Raya bagi bajet 2022 menerima peruntukan sebanyak 7.306 bilion. Kalau kita boleh lihat perinciannya, bajet mengurus sebanyak 823 juta, manakala untuk bajet pembangunan bagi tahun 2022 ialah 6.483 bilion. Jadi bagaimana sebenarnya peruntukan-peruntukan ini akan diuruskan selari dengan aspirasi keluarga Malaysia KKR. Kita nak terus bersama dengan Yang Berhormat Datuk Arthur Joy Sekurup, Timbalan Menteri Kanan Kerja Raya melalui Skype. Selamat pagi. Selamat pagi Yang Berhormat Datuk, apa khabar? Selamat pagi Ismail, selamat pagi Syafiqah. Apa khabar semua? Ya, khabar baik. Datuk, terus saja kepada persoalannya untuk kita melihat dan juga merangka bagaimanakah jumlah peruntukan yang diterima oleh pihak Kementerian Kerja Raya dapat disesuaikan dan juga diterjemahkan untuk pembangunan khususnya selepas pasca bajet 2022, Datuk. Okey, selamat pagi dan salam keluarga Malaysia kepada semua. Dalam belanjawan untuk tahun 2022, Kementerian Kerja Raya Malaysia ataupun KKR diperuntukkan sebanyak 7.306 bilion dan ini telah dipecahkan kepada dua kategori. Yang pertama adalah untuk pengurusan atau dikenali sebagai OE, Operational Expenditure, sebanyak 823 juta. Ini akan digunakan untuk membayar gaji-gaji pegawai dan staf di seluruh kementerian, di mana kita mempunyai kaki tangan lebih daripada 11,000 orang untuk membayar sewa, maintenance dan sebagainya. Dan untuk bahagian yang kedua adalah untuk bahagian pembangunan atau juga dikenali sebagai DE, Development Expenditure, sebanyak 6.483 bilion. Ini merupakan peningkatan berbanding dengan tahun lalu, di mana tahun lalu kita hanya mendapatkan 6.08 bilion. Yeah. So di dalam bajet pembangunan ini sebenarnya yang dinanti-nantikan oleh rakyat, sebab di sinilah Kementerian KKR boleh melaksanakan pelbagai projek yang mempunyai impak yang tinggi kepada rakyat. Kita telah komit sebanyak ringgit Malaysia 3.5 bilion untuk projek-projek yang berimpak tinggi kepada rakyat. Yeah. Sebagai contoh, Lebuh Raya Pen Borneo Sabah dan juga Sarawak, dan juga Jalan Central Spine yang akan menghubungkan Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Ini merupakan dua projek yang besar di Semenanjung dan juga di Sabah dan Sarawak, dan ini sebenarnya akan mengambil sebahagian yang besar daripada projek pembangunan bagi Kementerian Kerja Raya pada tahun ini. Sebelum ini pihak kementerian ada meletakkan program untuk disasarkan kepada kontraktor-kontraktor kecil G1 hingga G4. Kalau mungkin Datuk boleh huraikan atau juga boleh terangkan kepada di luar sana, apa di antara projek yang boleh dilaksanakan, Datuk? Terima kasih Syafiqah. Itu sebenarnya satu soalan yang sangat baik dan dekat kepada hati rakyat, khususnya kepada kontraktor-kontraktor kecil yang sekarang sangat melihat dengan harapan yang tinggi kepada kerajaan untuk bantu dalam memulihkan sektor ekonomi dan juga meningkatkan lagi sektor pembinaan negara. Jadi untuk membantu kepada kontraktor-kontraktor kecil, kita mempunyai beberapa bahagian ataupun inisiatif di bawah projek peruntukan pembangunan ini yang berimpak tinggi, seperti dana muda cara infrastruktur, di mana kita telah memperuntukkan sebanyak 200 juta untuk membantu kepada projek-projek kecil, dan kita juga mempunyai satu program yang khusus, iaitu projek kecil dan sederhana yang dikhususkan untuk kontraktor kecil daripada kelas G1 hingga ke G4, dan untuk ini kementerian telah memperuntukkan sebanyak ringgit Malaysia 2.9 bilion. Dan daripada 2.9 bilion ringgit ini, sebanyak 200 juta adalah dihaskan untuk kontraktor-kontraktor Bumi Putra untuk membuat kerja pembinaan, kerja-kerja kecil penyelenggaraan dan sebagainya. Dan daripada analisis yang kita telah buat sebelum ini, inisiatif seperti ini sangat-sangat membantu kepada kontraktor kecil, khususnya kepada kontraktor Bumi Putra. Kalau kita kaji data yang kita ada daripada tahun yang lalu, apabila belanjawan pada tahun sebelum ini kita juga ada laksanakan program yang sama, kita telah melaksanakan kita telah membantu sebanyak 564 kontraktor kecil
337 daripada Semenanjung dan juga 227 daripada Sabah dan Sarawak. Dan ini mempunyai banyak limpahan ataupun penggandaan ekonomi kepada masyarakat. Ya, Yang Berhormat Datuk, ini juga satu persoalan yang mungkin kita nak bangkitkan berkenaan bagaimana projek-projek pembangunan tersebut dapat mencipta peluang pekerjaan khususnya selepas pasca bajet 2022 dan apakah mungkin anggaran pekerjaan yang boleh dicipta dan juga yang boleh diwujudkan hasil daripada inisiatif dan juga di bawah kawal silia projek di bawah KKR, Datuk. Sebenarnya sektor pembinaan iaitu satu sektor yang dikawal selia oleh Kementerian Kerja Raya khususnya di bawah agensi kita Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan ataupun CIDB. Jadi melalui CIDB adalah agensi utama Kementerian Kerja Raya Malaysia untuk mengawal selia dan juga menyelaras sektor pembinaan. Sektor pembinaan ini merupakan antara sektor utama di dalam negara kita dan juga antara sektor yang diberi tumpuan untuk membantu memulihkan ekonomi kita pasca COVID-19. Kajian-kajian ekonomi telah menunjukkan bahawa sektor pembinaan ini ada memberi kesan penggandaan ataupun multiplier effect sebanyak 2.5 kali ganda. Sebab apabila ada kerja di sektor pembinaan, dia akan turun kepada pelbagai lapisan seperti pembakalan, wiring, simen, tar, kepada insurans, peguam-peguam dan sebagainya. Jadi limpahan ataupun penggandaan ekonomi daripada sektor pembinaan ini sangat penting. Jadi untuk Belanjawan 2022 kita ingin merancangkan lagi sektor pembinaan untuk memastikan bahawa kita sentiasa mewujudkan peluang-peluang pekerjaan kepada rakyat warga tempatan Malaysia. Dan antara satu program yang kita akan melaksanakan adalah menawarkan lebih banyak program khususnya kepada belia untuk bantu mereka masuk kepada sektor pembinaan. Dalam Belanjawan untuk tahun hadapan kita ada MyStep dan juga Protegi di mana kita sudah dianggarkan boleh mewujudkan lebih daripada 30,000 lebih peluang-peluang pekerjaan yang baru dan ini akan mula daripada bulan Januari tahun 2022 dalam pelbagai bidang tetapi khususnya dalam sektor pembinaan. Kita bercakap mengenai sektor pembinaan dan juga pekerja buruh. Tapi apa yang menjadi kekangan oleh pihak KKR sebenarnya apabila pekerja-pekerja warga asing ini sewaktu menjalani pandemik COVID-19 dah pulang ke negara mereka. Jadi bagaimana pihak KKR ingin mengatasi masalah ini dan bagaimana perancangan untuk mengatasi masalah ini supaya anak-anak muda khususnya seperti mana yang YB Datuk katakan tadi masuk ke dalam sektor pembinaan ini? Terima kasih Syafiqah. Ini sebenarnya satu cabaran yang kita sedang menghadapi sekarang. Kita ingin sangat untuk merancangkan sektor pembinaan negara kita tetapi kita menghadapi batasan daripada pekerja. Sebelum ini kita sangat bergantung kepada pekerja asing dan selepas daripada COVID-19 ramai daripada mereka terpaksa dihantar balik kepada negara masing-masing dan kita belum lagi dapat memenuhi permintaan untuk bilangan pekerja yang diperlukan untuk kita merancangkan balik lagi kembali sektor pembinaan kita. Tetapi bagi jangka masa panjang kita sebenarnya tidak boleh bergantung begitu banyak sekali kepada pekerja asing. Kita perlu mewujudkan juga pekerja-pekerja tempatan yang mahir di dalam sektor pembinaan dan juga kita perlu meningkatkan keminatan warga tempatan ke dalam sektor pembinaan yang kita ada. Sebab sebenarnya sektor ini sangat lumayan dan mempunyai potensi yang besar. Jadi cabaran kita khususnya jangka masa panjang adalah untuk meningkatkan keminatan warga tempatan untuk memenuhi peluang-peluang pekerjaan yang sedia ada. Seperti mana yang saya katakan tadi, inisiatif itu sudah bermula melalui program seperti MyStep, Protegi dan sebagainya. Dan untuk maklumat tambahan juga, di dalam program untuk membantu kontraktor-kontraktor Bumi Putra ini, kita ada syarat yang wajib di mana kontraktor yang mendapat kerja ataupun kontrak lebih daripada 10 juta, mereka diwajibkan untuk memperuntukkan sekurang-kurangnya 1% untuk program Protegi, iaitu untuk mengambil pekerja-pekerja baru warga tempatan khususnya belia-belia untuk memenuhi peluang-peluang pekerjaan yang ada. Tetapi pada masa yang sama kita perlu juga meningkatkan keminatan. Bagaimana? Mungkin kita boleh ataupun bukan boleh
kita perlu meningkatkan lagi penggunaan teknologi kita. Kita sekarang mengambil langkah untuk orang bilang embrace the new technology. Teknologi seperti IBS, Industrialized Building System, ataupun teknologi seperti BIM, Building Industrialized Management System dan sebagainya. Sebagai usaha kita untuk melangkah ke dalam araf perindustrian 4.0. Jadi sekiranya kita menerima dan juga menggunakan teknologi yang lebih baru ini, saya yakin kita dapat menarik keminatan daripada warga tempatan untuk peluang pekerjaan yang lebih bermutu tinggi, high technology dan lebih produktiviti. Inilah perancangan kita untuk jangka masa panjang. Ya. Yang Berhormat Datuk ada menceritakan berkenaan IBS tersebut dan sudah pasti secara asasnya ia bercerita tentang bagaimana penambahbaikan penyediaan servis dan juga dalam proses pembinaan itu kita menggunakan teknologi tinggi untuk memberikan kualiti ataupun output yang terbaik. Jadi dalam perihal kita menyediakan sudah pasti kemudahan infrastruktur, pembinaan dan juga kemudahan jalan raya kepada keluarga Malaysia khususnya pada negara kita. Bagaimanakah Yang Berhormat Datuk melihat aspirasi dan juga visi oleh pihak KKR untuk memastikan setiap projek itu dilaksanakan dalam satu keadaan yang mana penilaiannya itu berkualiti tinggi dan juga dinikmati oleh keluarga Malaysia, Datuk? Okey. Terima kasih Ismail. Untuk jangka masa pendek, kita perlu bantu untuk memulihkan ekonomi kita pasca COVID-19. Jadi untuk memulihkan ekonomi kita perlu merancangkan kembali sektor pembinaan, mengisi peluang-peluang pekerjaan dan kita cuba sebaik yang mungkin untuk mengisi peluang-peluang pekerjaan itu dengan warga asing, dengan warga tempatan supaya manfaat ataupun penggandaan ekonomi itu boleh dinikmati oleh rakyat Malaysia. Itu adalah untuk jangka masa pendek. Selepas kita dapat memulihkan ekonomi kita, maka pada masa yang sama kita boleh membuat perancangan bagaimana kita boleh memajukan lagi sektor pembinaan negara kita. Sebenarnya di dalam Kementerian Kerja Raya Malaysia, kita bukan sahaja menjaga jalan, mengawal seliat dan penyelenggaraan jalan, tetapi kita juga adalah ingin menjadi pemangkin kepada sektor pembinaan. Jadi di dalam sektor pembinaan ini terdapat banyak peluang seperti scaffolding, welding, air conditioning, wiring, plumbing dan sebagainya. Jadi semua ini dikategorikan di bawah TVET dan TVET ini, latihan TVET merupakan antara satu tumpuan bagi kerajaan kita untuk melangkah ke hadapan untuk memenuhi peluang-peluang pekerjaan dan merealisasikan manfaat daripada industri pembinaan. Jadi sebagai timbalan menteri di dalam Kementerian Kerja Raya, aspirasi saya, kebetulan saya masih anggap diri saya sebagai orang belia, jadi mungkin lebih baik saya mengambil pandangan yang jauh. Saya sangat berminat untuk melangkah ke dalam alaf perindustrian 4.0 di mana kita boleh menggunakan teknologi baru. Contoh yang saya sebut tadi, Industrialized Building System, Building Industrialized Management System. Ini semua menggunakan teknologi yang baru dan akan meningkatkan produktiviti, tetapi pada masa yang sama kita memerlukan modal insan ataupun kepakaran yang lebih khusus di dalam bidang tersebut untuk mengendalikan teknologi yang baru ini. Jadi sekiranya kita dapat menggunakan teknologi yang sangat tinggi ini, kita meningkatkan produktiviti kita dan pendapatan semua pekerja di semua peringkat dalam sektor pembinaan juga akan meningkat. It will become high value added jobs dan pada masa yang sama saya ingin melihat negara kita Malaysia mempunyai infrastruktur kelas pertama, world class infrastruktur for a first class country, bermaksud negara maju dengan infrastruktur yang kelas pertama. Dan ini saya yakin kita boleh capai aspirasi ini sekiranya kita semua bekerjasama menggunakan teknologi yang baru dan memastikan bahawa semua yang kita laksanakan ini dibuat secara baik, teratur dalam keadaan yang selamat untuk sektor perindustrian kita supaya infrastruktur itu boleh
cerminkan kemajuan negara kita dalam masa yang akan datang. Ya, Muhammad Dato' bercerita mengenai peralihan ke IR 4.0 tapi kita juga berada di fasa peralihan daripada pandemik ke endemik. Kalau kita boleh lihat bidang pembinaan khususnya di antara salah satu penyumbang yang agak tinggi juga bagi peningkatan kes COVID-19. Jadi bagaimana peruntukan dalam bajet 2022 itu akan digunakan dan juga untuk memantapkan lagi bagaimana untuk mengekang penularan COVID-19 khususnya di kawasan tempat kerja, Dato'? Okey, terima kasih Syafiqah. Di dalam sektor pembinaan kita ada Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan atau juga dikenali sebagai CIDB. Dan CIDB inilah adalah agensi utama di bawah KKRM untuk mengawal dan juga mengurus sektor pembinaan di dalam negara kita. Dan CIDB mempunyai kuasa di bawah Akta 520 untuk memastikan bahawa semua SOP ataupun prosedur yang patut dipatuhi akan dipatuhi. Sebenarnya CIDB tidak mempunyai kuasa berbanding dengan KKM untuk mengiktiraf sebuah tempat perindustrian sebagai kluster dan sebagainya, tetapi kita ada kuasa untuk memastikan SOP itu sentiasa dipatuhi dan kita perlu patuhi SOP itu supaya sektor pembinaan kita boleh terus berjalan. Sekiranya sektor pembinaan kita tidak terus berjalan, bermakna pembangunan kita pun akan dihalang sebab sektor pembinaan infrastruktur tidak akan diteruskan dan banyak peluang pekerjaan juga akan ada efek sekiranya sektor pembinaan ini tutup. Itulah sebab sektor pembinaan juga diiktiraf sebagai antara sektor essential industry semasa PKP untuk memastikan bahawa ekonomi kita masih juga dapat berjalan walaupun dalam keadaan pandemik dan sekarang beralih kepada fasa endemik. Yang berhormat Datuk, mungkin untuk kita menyimpulkan perbualan dan juga perbincangan kita ini, apakah visi, misi dan juga harapan daripada pihak KKR sendiri untuk melihat selepas pasca bajet 2022 segala aspirasi, objektif yang ingin diteruskan dan juga agenda oleh pihak Kementerian Kerja Raya untuk diteruskan, Datuk? Antara agenda Kementerian KKRM adalah untuk bukan saja kita bantu kepada pemain-pemain atau pemegang taruh yang besar seperti konsesi dan sebagainya, tetapi kita mesti juga bantu kepada pemegang taruh yang kecil seperti kontraktor-kontraktor Bumi Putra daripada G1 kepada G4 dan pada masa yang sama kita buat perancangan untuk bagaimana kita boleh melangkah ke hadapan di dalam sektor pembinaan negara. Itulah sebab kita juga dalam Belanjawan 2022 kita telah memberi tumpuan yang khas kepada latihan khususnya kepada untuk memenuhi peluang-peluang pekerjaan dan juga menarik minat daripada belia dan belia wanis. Contoh di dalam CIDB, kita mempunyai beberapa program seperti program digitalan untuk membantu kontraktor beralih kepada era norma baru, untuk beralih kepada dunia yang digital. Kita juga mempunyai program pembangunan kontraktor kecil yang memberi kursus seperti multi-skilling, reskilling dan upskilling untuk memastikan bahawa semua para kontraktor kita tidak kira daripada G1 ataupun hingga ke G4 mempunyai kepakaran yang diperlukan untuk memenuhi permintaan dunia moden ini. Dan pada masa yang sama kita sentiasa memberi latihan-latihan yang berterusan kepada para kontraktor untuk pastikan bahawa mereka selalu menggunakan teknologi yang baru. Dan untuk maklumat Ismail dan juga Syafiqah juga, di dalam program latihan kompetensi yang dilaksanakan oleh CIDB, kita memberi tumpuan kepada belia. Dan selama setakat ini, kajian kami telah menunjukkan data yang sudah ada menunjukkan daripada tahun 2017 hingga ke tahun 2021, CIDB telah melatih lebih daripada 80,000 lebih peserta yang telah menyertai dalam kursus-kursus mereka. Dan daripada ini, seramai 88% daripada peserta itu yang dilatih oleh CIDB berjaya ditempatkan dalam sektor-sektor pembinaan. Jadi bagi saya ini merupakan satu keputusan yang sangat menggalakkan. Jadi inilah yang kita ingin memberi tumpuan untuk membantu warga tempatan masuk kepada sektor pembinaan dan merancangkan lagi sektor pembinaan negara kita.
Kita memahami keadaan pihak kerajaan juga dengan tekanan fiskal yang dihadapi, tapi tidak lari juga tanggungjawab kerajaan untuk memastikan kebahagiaan, kesejahteraan dan juga infrastruktur ini dapat dinikmati oleh keluarga Malaysia. Terutamanya nanti lebuh raya Pan Borneo yang kita nantikan apabila ibu kota Indonesia akan pindah ke sana, dijangkakan di Kalimantan Timur nanti. Kita dah lihat bagaimana perkembangan infrastruktur dan juga pembinaan di Sabah dan Sarawak khususnya. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Arthur Joseph Kurup, Timbalan Menteri Kanan Kerjaya kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Terima kasih, Datuk. Terima kasih Berhormat Datuk, dan sudah pastinya ini juga merupakan aspirasi oleh Kementerian Kerjaya untuk memastikan apa jua agenda KKR itu dapat digapai dan juga diteruskan di bawah agenda pasca bajet 2022. Seterusnya kita nak berehat seketika untuk